Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imamil muttaqin wa qa'idil du'atil mujahidin وقدوة للمؤمنين وقوة للمسلمين ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم يسر ولا تؤثر وتم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Selesai kita salat subuh berjemaah di rumah Allah yang mulia pada pagi ini, pada pagi 1 Ramadan. Dan kita berada di dalam semulia-mulia bulan, iaitulah bulan Ramadan, bulan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja, tidak pada umat-umat yang lain. Dan di dalam bulan ini Allah menyediakan banyak fadilat, pahala dan ganjaran bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keampunan dan rahmatnya. Maka marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan ini dengan sebanyaknya kebajikan ibadat yang kita mampu. Jangan kita berlengah-lengah, jangan kita ambil mudah. Setelah kita berdoa sejak bermula bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian kita berdoa pula pada bulan Syaban, dan akhirnya kita minta Allah panjangkan umur kita sehingga kita masuk bulan Ramadan. Maka alhamdulillah, pada waktu ini kita diberi kesempatan itu oleh Allah Ta'ala duduk bertemu dalam bulan Ramadan. Oleh itu kita persiapkanlah apa yang kita minta sebelum ini. Kita minta Allah panjang umur kita sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah perkenankan permintaan kita. Maka seterusnya, apakah pula persiapan kita setelah Allah terima permintaan kita? Adakah kita sekadar berpuasa dan kemudian berbuka semata-mata, ataupun kita menjadikan bulan Ramadan ni hanyalah bulan adat, datang ke masjid surau, bulan adat, sembahyang sunat tarawih? Pastinya tidak. Kerana bulan Ramadan ini bukanlah bulan pesta ibadat, tetapi bulan maghfirah, bulan keampunan yang semua diharap, semua orang-orang beriman mengharapkannya. Antara doa yang masyhur Nabi ajar kepada isterinya sendiri dan juga kita semua ialah doa yang biasa kita baca dalam salat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engau Tuhan yang Maha Pemaaf, Kau sukakan kemaafan, oleh itu maafkanlah aku. Tu point dia. Maknanya bulan Ramadan ni, dia punya KPI bulan Ramadan ni, kita mesti mendapat keampunan Allah Ta'ala. Tu sahaja yang kita nak. Yang lebih-lebih lain tu dia akan dapat dengan sendirinya. Kerana dalam banyak-banyak perkara ni, yang paling berbahaya ialah dosa. Kerana dosa ni dia satu hutang yang mesti dibayar, yang mesti ditebus. Maka bayaran dosa ni tidak lain tidak bukan ialah api neraka.
Jadi kita nak selamat daripada tebusan tu, kita nak selamat daripada kesengsaraan di sana, maka sebelum kita meninggal dunia ni, kita mesti minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila waktu kita nak minta ampun ni? Bila-bila masa pun boleh. Dalam banyak-banyak masa itu, Allah nak bagi kita ni cepat mendapat pengampunannya, maka Allah pun anugerahlah kepada kita semua ni bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan ni, bulan fast track untuk kita mendapat keampunan Allah Ta'ala. Sebab itu hadis yang saya sebut, yang saya tulis di awal, siapa yang ada buku saya ni, buku saya ni saya bawa kat luar sana, nanti muslimin muslimat boleh beli, boleh dapatkannya. Siapa yang berminat untuk minta saya wakafkan, saya mengalu-alukan, saya boleh wakafkan bagi pihak tuan-tuan semua. Nanti boleh dapat di luar sana, insya-Allah. Hadis yang mula-mula saya tulis itu, Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika kullu lailah." Apabila masuk malam pertama Ramadan, malam tadi, kan, malam tadi, tempat saya kata semalam, malam tadi pun boleh, semalam pun boleh. Masuk saja malam pertama Ramadan ni, yang kita sembahyang tarawih tu, masuk saja maghrib Ramadan malam tadi ni, maka malaikat akan berseru. Seruan yang pertama, malaikat kata, "Wahai orang-orang yang cintakan kebaikan, cintakan kebajikan, cintakan ibadat, cintakan akhirat, aqbil, segeralah melakukannya. Wahai orang yang nak buat baik ni, cepat-cepat." Kemudian seruan yang kedua pula, "Wa ya baghiya syarri aqsir." Wahai orang yang suka buat dosa, suka buat maksiat, suka buat kemungkaran, cintakan dunia yang keterlaluan ni, malaikat kata orang yang macam ni, berhentilah. Sudah-sudahlah. Yang nak buat baik, cepat bangkit, jangan berlengah-lengah lagi. Yang nak buat jahat, cukup, berhenti. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni, kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan nar." Sesungguhnya Allah akan membebaskan ahli neraka pada malam Ramadan. Wa dzalika kullu lailah, bahkan Allah melakukannya pada setiap malam. Sebab itu bila ada cerita ni, Nabi SAW cerita, bila Allah perintah malaikat untuk tunjukkan, untuk pamerkan kepada Allah senarai nama ahli neraka, bila dipamerkan itu, kata Nabi, sungguh banyak senarainya. Ahli neraka di sisi Allah Ta'ala ni terlalu ramai. Kalau kata buku tu 1000 muka surat pun tak habis lagi, 2000 pun tak habis lagi. Dan Allah cerita pada malaikat, Allah nak padam senarai nama tu. Malaikat kata macam mana nak padam ni, banyak sangat ni. Macam mana nak padam banyak sangat ni. Kalau buku lah, kita kata buku kan, 100 muka surat, kita nak padam tiap-tiap muka letih juga. Bukan tulis dengan Microsoft ni, tulis tangan, buku nak padam banyak, terlalu banyak. Macam mana malaikat kata nak padam ni dengan jumlah nama yang terlalu banyak. Kemudian Allah tanya malaikat, bila bulan Ramadan? Bila bulan Ramadan? Malaikat pun kata, bulan Ramadan semakin tiba. Bulan Ramadan ni dah dekat dah. Lalu Allah kata, bermula malam pertama Ramadan, dan tiap-tiap malam Ramadan itu, aku akan padam semua senarai nama ahli neraka.
Wa fi riwayatin, ada riwayat kata semua nama Allah padam kecuali mereka yang syirik kepada Allah Ta'ala dan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalaulah kita tak ada, kalaulah kita ni yakin kita tidak ada dua dosa itu, maka apakah lagi halangan kita tak dapat keampunan Allah Ta'ala? Apatah lagi Allah melakukannya pada tiap-tiap malam. Bahasa mudahnya, takkanlah tiap-tiap malam tu nama kita tak kenal, kan? Kalau tak kenal malam pertama, malam kedua, malam 3, malam 10, malam 20, takkan 30 malam tu tak kenal. Itu bahasa mudah lah. Kalau nak bahasa kasar pula, tadi bahasa mudah. Kalau bahasa kasar sikit, orang main judi 30 kali tikam takkan tak kenal. 30 kali tikam takkan tak kenal, mesti kenal juga sikit. Kena satu takkan tak kenal. Itu yang buat maksiat, itu yang buat dosa. Yang ni kita minta ampun pada Allah Ta'ala, takkan 30 malam, satu malam pun tak lekat. Teruk sangatkah dosa kita? Berat sangatkah dosa kita? Selagi mana kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala, dan selagi mana kita tidak memutuskan silaturahim dengan ahli keluarga kita. Putus silaturahim, syirik tu semua faham. Tetapi syirik ni dia ada dua. Satu syirik jali, satu syirik khafi. Syirik jali ni semua orang faham. Macam agama-agama lain yang menyembah Tuhan-Tuhan, batu-batu berhala mereka, itu kita faham. Tapi ada satu syirik ni, nama dia syirik khafi. Syirik khafi ni dosa kita dengan hati. Dosa takabur, sombong, riak, ujub. Itu syirik kecil nama dia. Syirik kecil. Rasa hebat sangat, rasa bangga diri, rasa dia lah orang yang paling kaya, orang yang paling pandai, orang yang paling baik lah. Rasa dia lebih baik tu pun syirik. Maknanya sifat-sifat mazmumah itu menjadi Tuhan dia, pun syirik juga. Dan yang kedua, putus silaturahim ni macam mana? Derhaka pada ibu bapa, tidak bercakap dengan ahli keluarga, bermasam muka dengan orang Islam, kan? Baik, seterusnya kita tengok, oleh kerana kuliah kita ni dalam masa yang terhad, jadi saya ambil sikit-sikit lah. Saya tak sempat nak ambil semua lah. Yang pertama sekali kita tengok adab sambut Ramadan. Yang ada buku boleh tengok muka surat 18. Adab sambut Ramadan. Sepatutnya adab ni kita buat pada semalam sebelum maghrib. Tu yang adab ni. Tapi kalau kita terlepas mana-mana tu, kita boleh buat lagi. InsyaAllah peluang tu sentiasa ada. Yang pertama, sebelum masuk maghrib Ramadan ni, maksudnya maghrib Ramadan yang malam tadi. Kerana bulan Islam ni dia tak kira matahari, dia kira bulan. Bulan Islam ni dia kira qamariyah. Sebab tu nak puasa, nak raya, kena tengok anak bulan, tak boleh tengok matahari. Kena tengok bulan. Bulan-bulan Islam dia kira maghrib. Bulan yang lain dia kira pukul 12. Kita kira maghrib mana malam. Sebab tu malam tadi kita buat tarawih, walaupun bukan siang ni satu Ramadan. Sebab dia kira maghrib. Baik. Sebelum maghrib tu, yang pertama kita kena taubat nasuha. Kalau yang terlepas, kita buatlah hari ni, kita buatlah tiap-tiap hari. Itu yang terbaiklah. Tapi yang sunnahnya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Hari ni pun satu Ramadan lagi, tak apalah kita buat taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang khusus pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang besar, kan? Dosa-dosa yang besar. Kita tanyalah diri kita, apa dosa besar yang kita buat, maka kita selesailah hutang itu dengan Allah Ta'ala. Tak payah beritahu ke orang, tak payah duk cerita ke orang, aku dulu sekian-sekian, aku dulu sekian-sekian. Tak. Itu kita dengan Allah Ta'ala, kita selesai dengan Allah Ta'ala. Tak payah beritahu suami kita, tak payah beritahu isteri kita,
Tak payah beritahu dekat Facebook, dekat Instagram, tak payah. Kita dengan Allah Ta'ala saja. Kemudian kita doa ni daripada bulan Rajab, bulan Syaban, dan sekarang ni kita masuk dalam bulan Ramadan. Dan dah masuk dah bulan Ramadan, kita tak baca dah doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana fi Ramadan. Kan? Riwayat yang lain wa ballighna Ramadan. Dua-dua tu diterima riwayatnya. Kemudian banyakkan puasa sunat pada bulan Rajab dan Syaban, itu pun dah selesai. Jadi yang selesai tu saya tak perlu explain apa-apa lah. Banyakkan bacaan tentang bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ni siang hari kita puasa, kemudian malam kita solat tarawih, kita tadarus. Maka kita kena carilah masa untuk kita membaca, mengulang kaji, mencari ilmu, belajar mengenai hukum hakam puasa. Sebulan saja kita puasa, siang hari kita penat berpuasa, malam kita tarawih, tadarus dan sebagainya. Maka masa mana kita nak belajar hukum hakam puasa, ilmu-ilmu berkaitan dengan Ramadan, maka kita kena cari. Jangan dibiarkan Ramadan berlalu dalam keadaan kita hanya puasa buka saja, tak buat apa-apa pun mengisi tu. Orang kata siang hari buat apa? Oh, siang hari tak buat apa, siang hari kerja. Kerja tu kerjalah, tanggungjawab kita. Malam buat apa? Malam macam biasalah, sembahyang tarawih, kemudian kalau sempat tadarus, tu saja. Balik rumah tidur. Maka ini pengisian orang biasa. Orang biasa. Orang yang luar biasa, orang yang bertakwa ni pengisian dia lain. Jadi kena cari. Karena itu kita bimbang Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia dapat lapar dan dahaga sahaja. Yang kedua, banyakkan amalan kebajikan sebagai persiapan. Ni pun dah selesai sebab kita dah masuk Ramadan. Seterusnya, bermaaf-maafan sama manusia atas segala kesalahan. Kita ni bermaafan bila raya, tu silap. Raya ni sunnah Nabi bukan minta maaf. Raya ni mendoakan. Nak minta maaf ni bila? Minta maaf ni sebelum Ramadan. Bulan Ramadan pun boleh minta maaf. Sebab apa? Sebab kita nak buat ibadat ni. Kita nak bersih luar dalam zahir batin kita, sebab kita nak puasa. Maka kita kena selesai dosa kita dengan Allah, kita kena selesai dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan makhluk, bukan dengan manusia, dengan makhluk. Tu kena selesai. Jangan ada lagi orang yang dah puasa tapi masih lagi ada orang yang dia masam muka, orang yang dia bergaduh, orang yang dia putus silaturahim, orang yang dia berbalah ke apa. Kalau ada yang macam ni, minta maaf banyaklah. Sia-sia puasa. Sia-sia puasa. Lebih dahsyat lagi, derhaka pada ibu bapa. Kemudian dia buat ibadat, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, tak payah buatlah, tak ada faedah apa. Kemudian menanti kehadiran Ramadan di masjid. Siapa yang dapat fadilat ni hebatlah. Sebelum masuk maghrib, dia dah ada di masjid, dia dah ada di surau dalam keadaan dia berwuduk, dia sembahyang sunat, dia baca Quran. Ramadan turun dalam keadaan dia bersedia. Ramadan sampai tu dia dah standby dah di masjid surau. Dia dah ada wuduk, dah sembahyang sunat, dah baca Quran apa dah. Bukan Ramadan sampai dia duduk jam tengah jalan lagi. Ramadan sampai dia duduk main telefon lagi. Ini rugi. Bukan mak ayah kita nak main rumah ni. Ramadan ni bukan level tetamu dia macam bos kita, macam mak ayah kita, tak. Ni level tetamu ni, dia main tengok kita buat apa dan macam mana kita layan dia. Nanti hujung nanti dia balik dan dia cerita semua pada Allah Ta'ala. Kan? Dia cerita semua. Dia kata, rumah haji ni bagus. Masa aku bertandang, wahai Tuhanku, dia sambut aku dengan puasa, dengan semayang, dengan Quran, dengan wirid, dengan semayang jemaah, dengan semayang witir, macam-macam.
Hak satu lagi dia kata, wahai Tuhanku, aku bertandang kat rumah dia. Dia ni kira puasa tapi tak buat apa. Dia cuma tak makan tak minum tapi telefon duduk di tangan, TV sepanjang masa, bersembang bergosip setiap masa, tidur memanjang. Bukan? Dia bangun tidur tu nak pi bazar Pi bazar tu melelong macam orang mabuk kalau judi. Pening. Kira tidur Yang ni tak mau. Kan? Kita melayan Ramadan ni sebagai tetamu yang mulia dengan layanan yang first class punya. Tak ada main-main punya. First class punya layanan. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan cantik. Pakailah pakaian yang bersih dan cantik untuk kita memuliakan bulan Ramadan. Kerana sahabat kata, kami akan melihat Rasulullah SAW pakai baju yang berbeza-beza di sepanjang bulan Ramadan, yang kami tak pernah tengok pun dia pakai. Maknanya apa? Maknanya kita pakailah pakaian yang cantik. Jangan duk simpan yang cantik tu hak 1 Syawal. 1 Syawal tu tak apalah, kan, belilah, pakailah yang tu pun. Tapi hak 30 hari Ramadan ni, yang ni luar biasa pahala dia. Hak 1 Syawal nanti tak ada apa tuan-tuan. Yang tu kita nak makan, kita nak seronok sikit je. Tak ada apa. Yang tu tak ada apa. Yang tu sekadar kita nak meraihkan saja. Yang ujian, yang peperiksaan dia ni, hak sekarang ni yang bermula hari ni peperiksaan dia. Kita sedang mengikuti ujian dia. Kan, yang 1 Syawal tu tak ada apa, dia jamuan je lah. Sebab kita dah habis ujian dah, jamuan lah. Kan, yang tu tak apalah, makan lah, nak makan apa pun. Yang sekarang ni penting. Menghiasi rumah buat Ramadan sebagai tetamu yang mulia. Yang ni pun ramai orang terlepas pandang. Para salafus salih, bila nak masuk bulan Ramadan, dia bersih rumah dia. Kan, kalau kita hari ni lah, zaman dulu tak ada vacuum. Kalau kita hari ni vacuum rumah, kalau nak cat rumah, nak tukar lansir, kan, basuh kereta, basuh motor. Sebab nak bagi Ramadan bertandang ni, bukan kita je kena bersih, harta benda kita pun kena bersih. Nak pi ke masjid surau mesti berkenderaan, kenderaan tu mesti bersih. Ni sambung puasa, kereta motor setahun tak basuh. Kalau motor tu kereta boleh bercakap, dia kata hang duk sambut Ramadan ni, aku tak mau sambut Kalau kereta tu boleh bercakap, kereta tu kata aku pun nak sambut juga. Tapi ni ramai yang kita terlepas pandang. Kan, basuh, bersih-bersih. Sebab nak bagi Ramadan sampai tu serba-serbi cantik. Tapi kita duk pulun bila? Kita duk pulun malam raya. Malam raya tu dia pulun lebih pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dia jaga malam nak semayang. Malam raya dia jaga duk pulun buat kek, buat kuih. Ada hak jam tengah jalan, ada hak melepak sampai apa, subuh tak bangun, takbir pun ke mana. Jadi kita kena tahu di mana keutamaan itu. Barulah ibadat kita terbaik di sisi Allah Ta'ala. Itu yang kedua lah. Seterusnya saya nak masuk bab niat. Bab niat. Sekejap je saya masuk. Kita bincang sikit-sikit tuan-tuan. Sebab kita ada lagi macam Haji sebut tadi, InsyaAllah kita ada slot lain lagi. Jadi kita sikit-sikit lah. Okay, berkaitan dengan niat. Niat ni saya lompat pula pergi muka surat 10. Bila masuk sahaja maghrib Ramadan tu, maka kita dah boleh niat lah. Niat itu berkekalan tempoh dia sampailah sebelum subuh tadi. Azan saja subuh tadi, niat itu wajib dah sempurna. Kalau tak niat lagi, puasa dia la ni tidak sah. Maka dia kena qada selepas daripada Ramadan nanti. Dia kena qada. Baik, niat ni pada asalnya kita yang mengamalkan mazhab Syafi'i, kita niat setiap malam.
Nak niat lepas maghrib boleh, nak niat lepas isyak boleh, nak niat lepas tarawih, lepas witir, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi pun boleh niat lah. Tetapi biarlah ada disiplin. Maknanya kita nak niat bila? Kalau kita nak pergi kerja, kita boleh kunci jam. Waktu lunch kita boleh kunci jam. Takkanlah waktu niat puasa tak boleh kunci jam. Bukan kena kunci tiap-tiap malam pun, benda boleh setting daily. Kuncilah. Kalau kita pergi sembang tarawih, ada masjid surau yang dia sama-sama lafaz lepas tarawih, lepas witir, maka kena ada disiplin. Kerana niat ini wajib. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat ni wajib dalam setiap amalan kita. Dan setiap amalan itu dikira berdasarkan niat. Maka mazhab Imam Syafi'i kena niat tiap malam. Tetapi sekiranya ada yang dia bimbang, dia khawatir, takut ada mana-mana malam tu terlupa niat, tak perasan, maka diharuskan kita bertaklid, kita berpegang dengan mazhab yang mengharuskan niat sekali saja, seperti mazhab Maliki. Tak wajib pun kita tahu mazhab apa. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa Islam mengharuskan kita berniat sekali sahaja. Kerana yang Imam Maliki dia mengharuskan niat sekali saja, kerana pada pandangan dia puasa ni sebulan tu sekali puasa tu ya. Tapi Imam Syafi'i misalnya, dia kata kena niat asing-asing sebab puasa tiap-tiap hari tu ialah amalan yang berbeza-beza, maka niatnya kena asing-asing. Jadi kita ikutlah kedua-duanya bagi jalan yang lebih selamat. Cara dia malam tadi, ni cerita ni dah lepas dah ni, jangan duk niat lah ni, cerita ni dah lepas dah malam tadi. Maka kita pun niatlah, saja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kemudian sunat kita meraihkan mazhab yang kita amal, mazhab Syafi'i. Sunat kita niat yang kedua pula, iaitulah niat pada malam itu. Kemudian malam ni kita niat pula, malam esok kita niat pula. Takdir kita terlupa, maka Allah dah kira dah niat yang malam pertama tadi. Baik, tu bab niat lah yang tak akhir. Ini yang tak akhir ni. Lepas tu kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya lah. Yang tak akhir ni saya nak tengok, saya nak pergi dalam muka surat 14, berkaitan dengan beberapa golongan yang berpuasa. Kita semua lah, kita semua yang berpuasa ni kan dia ada kategori dia. Orang yang sihat walafiat mungkin macam kebanyakan kita, maka kita kena puasa selama 30 hari ke 29 ke berdasarkan hisab yang dibuat oleh pemerintah. Kita tak usah duk kalut bila puasa, bila raya, tu bukan kerja kita. Kan? Yang duk kalut bila raya, bila puasa tu yang dah tarawih 5 hari seminggu dah. Kan? Belah-belah sana ni ada hak tarawih seminggu dah. Siap-siap minggu depan raya dah depan ni. Jadi kita tak perlu urusan yang tu. Kerana kita ada pemerintah, kita ada pihak berwajib agama yang mereka lah yang melaksanakan urusan-urusan pelaksanaan ibadat masyarakat Muslim di negara itu. Bila nak raya, bila nak puasa, itu bukan kerja kita. Kita follow saja pengumuman yang diwartakan ataupun yang diisytiharkan. Maka bagi yang sihat walafiat, tak ada apa-apa halangan, dia kena puasa lah selama sebulan. Tetapi adalah beberapa golongan yang diberi pilihan disebabkan beberapa halangan yang ada dalam diri mereka. Maka ini golongan dia. Yang pertama kita tengok golongan yang gugur puasa dan wajib qada. Maknanya dia tak payah puasa, tapi dia kena qada selepas raya dia. Yang pertama, sakit yang ada harapan sembuh. Misalnya dia aksiden bulan Ramadan, jatuh pokok nyok, kena tokak dengan anjing, tak boleh puasa, tak boleh
tak makan, dia kena minum, dia kena makan sebab dia sakit dan sebagainya, maka bulan puasa ni dia tak payah puasa, dia makanlah. Dengan syarat ada harapan sembuh. Lepas Ramadan nanti, mungkin sebulan 2 bulan nanti dia dah sembuh, dia kena qada. Seminggu dia tinggal, seminggu qada. 2 minggu, 2 minggu qada, macam biasa. Tetapi qada ini tidak diwajibkan berturutan. Boleh nak qada, nak sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, terpulang. Yang penting qada. Yang kedua musafir. Musafir, orang yang musafir zaman kita ni dah luas dah. Outstation pun musafir, melancong pun musafir, pergi seminar pun boleh musafir. Contoh dia pergi seminar dekat Qatar, musafir tu. Zaman Nabi dulu musafir ni sebab berniaga ya. Zaman kita ini dah luas, tetapi hukum itu terpakai. Maknanya dia boleh buka, cuma dengan syarat dia tak boleh meneruskan musafir dia, melainkan dia kena makan. Maka di situlah mudarat dia. Kalau dia driving balik kampung raya ke, kalau dia drive dia mesti kena puasa. Dia mesti tak boleh puasa. Kalau dia driving dia puasa, dia boleh tertidur, dia boleh accident, dia boleh membahayakan nyawa dia. Makanya ni yang kata musafir yang diharuskan. Wanita mengandung yang bimbangkan dirinya. Dia mengandung tapi dia risau diri dia. Wanita melahirkan anak, yang ni maklum. Wanita yang menyusukan anak yang bimbangkan dirinya, ni mesti dia bimbangkan diri dia, tak bimbangkan anak dia. Dia mengandung atau dia menyusukan, tetapi dia bimbang pada diri dia, dia boleh berbuka dan dia wajib qada. Itu yang pertama. Yang kedua, gugur puasa tetapi membayar fidyah. Maknanya dia tak payah puasa juga, tapi dia kena bayar fidyah. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, kan? Yang ni saya kuliah bab ni, saya kursus puasa ni di mana-mana pun, saya bagi contoh yang paling dekat dengan saya, mak saya. Mak saya dia tak mampu puasa, umur 80 lebih. Dia, doktor kata dia kena sentiasa makan dan minum. Makan tak banyak, minum tak banyak, sikit lah, tapi kena sentiasa. Makan sikit-sikit lah, tapi pukul 7 pagi kena makan, pukul 10 kena makan, pukul 2 kena makan, pukul 5 kena makan, dia kena makan. Maka orang yang macam ni, mungkin ibu bapa tuan-tuan, orang yang tuan-tuan jaga pun terlibat, dia tak payah puasa, tetapi dia kena fidyah. Dia kena fidyah. Fidyah tu luas lah kaedah dia. Nak bayar hari tu ke, nak bayar sekali semua nanti ke, macam-macam mana, terpulang. Yang kedua, orang mati yang tidak berpuasa tanpa keuzuran. Maknanya sepanjang dia hidup dia tak puasa, dia engkar, dia culas, dia tidak patuh pada perintah Allah Ta'ala. 20 tahun dia tak puasa. Takdir kata dia meninggal dunia, maka waris dia kena bayar fidyah bagi pihak dia, bagi hari-hari, bulan, tahun yang ditinggalkan. Fidyah kita di Selangor, 1 hari 1 cupak bersamaan dengan RM4. Zakat kita RM7 bagi orang yang miskin, RM14 sederhana, RM21 bagi orang kaya. Yang tu ialah nilai-nilai semasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tak payah tukar dah, kita follow saja. Seterusnya, yang bawah belah kiri, gugur puasa tetapi wajib qada dan fidyah. Yang ni dia makin berat sikit lah. Dia tak payah puasa, tapi dia kena qada plus fidyah. Yang pertama, wanita mengandung yang bimbang dirinya dan anaknya. Qada tu untuk dia, fidyah tu untuk anak dia. Wanita menyusukan anak dan bimbang diri dan anaknya. Dia tengah menyusu anak, tak kira lah setahun ke 2 tahun ke dia menyusu, dan boleh jadi langkah tahun, tetapi dia bimbangkan anak dia, maka anak dia tu kena fidyah. Yang seterusnya, gugur puasa dan bayar kafarah. Yang ni satu saja, semua maklum, iaitulah berbuka puasa di siang hari dengan jima. Suami isteri lah. Yang ni yang suami isteri dia terlibat. Yang tak menikah lagi tu duduk pening lah, macam mana kalau jadi kat aku, tak jadinya, tak ada bini. Yang terakhir sekali, gugur semua
Yang ni pun mungkin lah kalau ada. Gugur semua ni maknanya orang yang fakir, dia miskin. Yang kedua, dia sakit dan tidak ada harapan sembuh. Yang ni orang yang gugur semua sekali. Wallahu a'lam. Jadi itulah 3 perkara yang kita sempat sentuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati majlis kita pada pagi ini, dan Allah memberi kefahaman 1-2 perkara pagi ini untuk kita mengamalkannya dalam kita menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan ada soalan ke tak tanya? Okey, wallahu alam. Sekadar dulu pada pagi ini. Yang tu yang saya sebut tadi tu, kita pakai niat Imam Maliki ni pada malam pertama untuk sebulan. Jadi malam-malam yang akan datang tu, kalau terlupa pun dia pakailah yang pertama tu, walaupun kita terlupa niat yang malam tu. Hari ketiga dia tak puasa. Lepas dia puasa balik tu, dia kena niat balik. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena niat balik sebulan. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang salah silap saya minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya maklum, bagi yang nak beli buku ada di luar sana, boleh beli tunai, boleh beli online. Untuk dia sendiri boleh, ataupun nak minta saya wakafkan, insya-Allah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.